Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang sufi ialah siapa yang suci dan bersih dari kewujudannya sendiri. Hatinya menjadi duta di antaranya dengan Tuhannya. Seseorang itu tiada menjadi sufi melainkan sesudah dia melihat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi memberinya keizinan, menyuruhnya dan mencegahnya. Hatinya akan meningkat dan batinnya akan suci di pintu raja, sedang tangannya pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal pertama Adam alaihissalam berbicara dengan bahasa Suryani, dan manusia ketika dihisap di hari kiamat juga dengan bahasa Suryani. Bila mereka memasuki syurga, mereka akan bertutur kata dengan bahasa Arab. Itu bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah kaum sufi berkata, bila seorang hamba itu mentaati Allah, nescaya dia akan diberikan makrifat. Kemudian jika dia membuat maksiat, tiada akan dirampas makrifat itu daripadanya untuk dijadikan alasan ke atas hamba itu kelak di hari kiamat. Telah berdiri seorang memohon sesuatu dari habuan dunia, maka disuruhnya duduk. Kemudian dia berkata kepadanya, aku telah menyuruhmu supaya berzuhud di dunia, kemudian berzuhud juga di akhirat. Tapi engkau tetap masih meminta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya engkau berzuhud itu padahal pernah Allah Ta'ala memberimu sesuatu, engkau lalu tiada mahu mengambilnya. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita dalam membicarakan nasihat, wasiat dan peringatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka di antara wasiatnya ialah menyebut tentang siapakah sufi yang sebenar. Orang sufi yang sebenar, Syekh Abdul Qadir menyebut suatu gambaran ringkas, iaitu orang yang tidak memandang pada dirinya. Ini yang dikatakan sebagai yang suci dan bersih dari kewujudannya sendiri, yakni tidak memandang dirinya, kerana dia memandang semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak memandang usahanya, kerana ia memandang kepada pemberian Allah SWT. Tidak memandang kekuatannya, tidak memandang kebijaksanaannya, tidak memandang semua perkara-perkara yang bersifat zahir, melainkan dikembalikan kepada Allah SWT secara mutlak. Maka ini orang sufi, melihat setiap pemberian, setiap kurniaan, siapa yang ada dan setiap yang wujud itu Allah SWT. Dan demikian juga kata Syekh Abdul Qadir, dia punya hati yang menjadi duta antaranya dengan Allah. Maksudnya ialah hati yang bersih daripada segala sifat mazmumah. Hati ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak wa in aftaka an-nas, wa fi riwayatin wa in aftaka al-muftun. Mintalah fatwa daripada hatimu,
walaupun telah pun diberitahu oleh orang lain atau telah difatwakan oleh orang-orang mufti-mufti lain. Kerana kesucian hati, maka dia menjadi tempat ilham yang baik, ilham yang banyak. Sebagaimana kisah ibu Nabi Allah Musa AS yang diberi ilham untuk menjaga Nabi Musa dan menghanyutkannya dan kembali menyusunya dan menyimpan rahsia sehingga Musa dibesarkan di istana Firaun selama 30 tahun. Maka ini ialah peranan hati yang mampu untuk mengeluarkan ilham yang baik, pedoman yang mulia, serta hati yang kuat yang menyimpan rahsia atas kurnia Allah Ta'ala kepadanya. Dan yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir tentang sifat sufi sebenar ialah orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dia ada mimpi jumpa Rasulullah. Bahkan mimpi itu menjadi suatu daripada sumber ilmunya dalam menyuruh dan melarang melakukan sesuatu. Menjadi alamat yang besar dalam segala tindakannya. Dan ini sebagian disebut oleh Abu Yazid Al-Bistami. Kalau ada satu hari aku tidak bermimpi bertemu Rasulullah, maka aku meragui iman aku. Kerana setiap hari dia bermimpi. Untuk menunjukkan orang yang hati bersih dihadirkan dengan mimpi yang baik. Dan kemuncak mimpi yang baik itu bertemu dengan Nabi SAW. Maka seolah-olah, kata Syekh Abdul Qadir, antara dia dengan Allah SWT, iaitu kalau diperumpamakan bahawa dia ada dua tangan. Satu tangannya bersama dengan Allah dan satu tangannya bersama dengan Nabi SAW. Itu satu gambaran bahawa begitu dia dijaga oleh perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Seumpama seorang anak kecil yang berjalan dipimpin tangan oleh ayah dan ibunya, maka bukankah itu waktu paling aman bagi seorang anak? Dia memegang tangan kanan ayahnya dan memegang tangan kiri ibunya. Maka dia berjalan di tengah-tengahnya, maka dia akan rasa bahagia, selamat. Nah, ini satu gambaran, bukanlah maksud macam tu. Maha suci Allah daripada disamakan dengan apa yang kita contohkan. Cuma kebiasaan contoh untuk takrib nak mudah faham. Maka sufi disebut oleh Syekh Abdul Qadir dengan sifat tidak melihat pada dirinya. Mereka yang kita sebut para sufi, satu kedudukan yang mulia. Kerana sufi ialah suatu kesungguhan kita mendekatkan diri pada Allah. Maka siapa pun yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah, maka disebut sufi. Siapa pun bersungguh-sungguh dalam memahami hukum hakamnya, maka disebut faqih. Siapa pun yang bersungguh-sungguh untuk memahami hadis Nabi SAW disebut muhaddis. Siapa pun yang bersungguh-sungguh untuk memahami setiap ayat-ayat Allah, maka disebut mufassir, ahli tafsir. Siapa pun yang bersungguh-sungguh dalam suatu benda, maka dia ada gelarang dia. Yang bersungguh-sungguh untuk dekat dengan Allah disebut sufi. Kerana dia nak mendapat kejernihan hati, kejernihan jiwa, sehingga membentuk hubungan terus dengan Allah SWT. Macam kita sebutlah, ada orang dia penekanan tentang ilmu kesihatan manusia, maka dipanggil doktor. Yang ni tentang ilmu berkait dengan pembinaan bangunan, maka dia sebut arkitek atau kontraktor. Ini berkait dengan pengurusan sekian-sekian, maka disebut dengan sesuatu yang menjadi kepakaran. Maka itu maklum, yang menerbangkan kapal terbang dinamakan pilot. Dinamakan pilot. Yang mengajar anak-anak, maka disebut cikgu, guru. Maka orang yang mendekatkan diri pada Allah disebut sufi. Ada orang kata ini lafaz baru reka. Betul? Dia, istilah ini ialah sesuatu memudahkan orang mengetahui jenisnya. Umpama buah-buahan, hakikat buah tu sama lah, tapi diberi nama untuk faham ni durian, ini rambutan. Dinamakan. Umpama jalan raya, jalan sama je,
Tapi namakan ini jalan apa? Jalan ini, jalan ini, jalan ini. Hakikat sama jalan. Bila ada orang kata bahawa sufi ni zaman Rasulullah tak ada pun, ya secara nama memang tak ada, tetapi secara perbuatan wujud. Sama juga zaman Nabi SAW tak ada yang disebut sebagai ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, tidak disebut ilmu usul fiqh. Sahabat-sahabat tak belajar pun mengetahui hukum dengan cara ilmu usul fiqh. Tapi usul fiqh tu dah ada. Umpama kampung kita, walaupun kampung kita ni baru beri nama, kampung tu dah lama. Nama tu baru. Kampungnya dah lama. Sebab kampung ni bukan benda bergerak-gerak yang baru diambil dari luar letak sini. Bukan. Ya. Memang tanah tu. Kedatang orang tengok, tak ada orang lain, dia pun namakan kampung tu. Bagilah kampung sekian. Nanti kalau orang ni mati kerana banjir atau sebagainya, maka datang orang baru tengok, oh kampung ni macam tak ada orang, beri nama baru pula. Begitu nama satu benda yang kita katakan memudahkan faham. Maka sufi satu nama untuk mudah kita faham tentang orang yang berusaha mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana sifat mereka? Yang saya kata Syekh Abdul Qadir menyebut 3 sifat utama mereka. Itu orang yang tak nampak diri mereka, orang yang hatinya bersih, suci, sehingga diilhamkan dengan ilham yang baik. Dan yang ketiga ialah orang yang bermimpi bertemu Nabi SAW, sehingga dia mendapat panduan untuk menyuruh ataupun untuk meninggalkan suatu perkara. Maka itu asas umum. Namun secara detail, bila kita sebut sufi, siapa mereka? Mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Ini sufi. Kesungguhan mereka bertaubat, wa ima kerana dosa-dosa atau kerana kecuaian. Orang awam macam kita taubat bila ada dosa. Bila dosa lah ambil duit orang, kita pun taubat. Maka dosa tu macam kita boleh sebut, jelas. Ni awak ni taubat kenapa? Sebab saya dulu pernah curi durian orang, hutang orang. Saya pernah tak bayar hutang. Tapi bagi mereka sufi, dosa itu tidak jelas. Maksudnya bukan dosa macam kita kata curi yang hutang, tak. Mereka taubat kerana mereka rasa mereka ada kelalaian. Kelalaian yang tidak jelas, namun taubat itu jelas. Maksudnya ialah kita tuan-tuan begini, kalau seorang isteri dia sayang sangat suami dia, dia sentiasa minta maaf. Walaupun kadang dia tak buat salah pun. Cakap, bang minta maaf, saya nak tidur, saya minta maaf banyak-banyak. Bang minta maaf sekian-sekian. Macam kita hari raya. Hari raya kalau kita minta maaf, apakah tanda kita salah? Kadang-kadang baru jumpa hari ni, minta maaf banyak-banyak. Saya baru kenal awak hari ni, dah minta maaf. Kerana kita melihat memohon kemaafan itu kemuliaan. Maka para sufi melihat taubat itu kemuliaan. Orang awam macam kita melihat taubat itu sebab kita banyak buat dosa. Kita buat dosa, kita pun taubat. Lama kita dah tak kurang taubat. Sebab apa? Rasa macam dah tak berdosa. Tak rasa kenapa awak dah dulu nampak sungguh taubat, nangis, mengalir air mata. Sekarang dah tak ada. Sebab saya rasa dah tak ada dosa. Sebab kuliah tiap-tiap hari, saat mana ada dosa, maka dia silap. Taubat itu ialah kemuliaan. Bila Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin, Allah suka orang taubat. Tetapi bila suka, maksudnya apa? Taubat itu kemuliaan. Orang datang rumah kita, ni orang ni ada pangkat, ada darjat. Dia kata, saya sukalah makan nasi goreng awak. Lalu kita rasa kemuliaan kerana suka makanan kita, masakan kita. Allah suka kita taubat. Bukan bermaksud Allah suka kita buat dosa kemudian taubat. Bukan. Tapi kita taubat. Ada orang salah faham, kalau Allah suka taubat, esok buat dosa lagi lah. Sebab apa nak taubat? Bukan begitu difahami oleh orang yang dekat dengan Allah. Maksudnya taubat itu disukai. Memang kita buat ke tak buat salah, itu hal yang lain. Tapi kita bertaubat sentiasa. Ya Allah, ampunkan dosaku. Kerana itu Nabi SAW, lepas solat Nabi sebut astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun padamu dan aku bertaubat padamu. Dan Nabi ulang sampai 100 kali. Ia kemuliaan. Maka orang sufi, mereka ini orang yang terkenal dengan suka bertaubat, sentiasa bertaubat. Yang kedua, sufi yang sebenar ialah orang yang sentiasa mujahadah. Dia tak ada istilah macam saya selalu sebut, kita ni kalau buat ibadat ikut mood. Ada mood rajin-rajin, mood malas-malas, baik semangat-semangat, tak semangat.
Jadi langkah kita kadang laju, kadang lambat. Mereka orang sufi, sifat mujahadah sifat utama mereka. Sebab itu bila kita lihat mereka, seperti kita tak dapat beza mood baik ke mood tak baik. Seperti mereka sama, kerana mereka mujahadah. Kalau orang minat baca buku, ada hari dia rasa macam malas lah baca, tapi dia tetap mujahadah lawan dia baca. Malah sampai kita tak dapat beza dibaca ni kerana dia seronok atau tidak, sebab dia ada mujahadah. Macam kita pergi kerja lah, kita pergi kerja ni tuan-tuan, ada hari seronok kerja, hari tak seronok, tapi kalau kita faham tanggungjawab, kita tetap pergi kerja, tetap pergi kerja macam biasa. Maka ini sifat mereka. Dan yang ketiga sifat para sufi yang sebenar ialah dia sentiasa bersendirian, khalwat, suka khalwat, suka qiyamul lail, suka benda-benda namanya bersendirian, suka baca Quran, berkhalwat, beruzlah. Tersebut ada khalwat dan uzlah bersifat khusus, ada bersifat umum. Ada pun khusus, kita memang terus jauh daripada orang. Ada pun umum, maksudnya kita memang dengan orang, tapi kita umpama jasad kita dengan orang, roh kita dengan Tuhan. Jasad kita di dunia, roh kita akhirat. Maksudnya yang kita bayang, kita fikirkan tentang hal akhirat, hal dekat dengan Allah, walaupun nampak dengan orang. Dan yang keempat, mereka yang disebut sufi ini ialah sentiasa bertakwa kepada Allah. Apa tidaknya, kerana takwa itu nilai seorang itu mulia atau tidak. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia paling takwa. Apa itu takwa? Kita faham bahasa mudah takwa. Semua perintah Allah kita buat, dan semua larangan kita tinggal. Hatta kalau perintah Allah itu bersifat sunat. Maka orang sufi sibuk buat perintah Allah, sibuk tinggal larangan Allah. Dan untuk menjadikan mereka tahu perintah dan larangan, mereka punya ilmu. Ada ilmu. Contoh kita nak cari emas, kena ada cangkul, kena ada alat dia. Maka jumpalah emas. Maka setiap orang nak faham satu benda, dia kena ada alat dia. Alatnya ilmu. Dan sufi ini ialah orang yang wara', seorang yang wara'. Dan kita tahu makna wara'. Wara' jadi yang umum, tinggalkan yang haram. Haram-haram semua tinggal. Dan kadang-kadang tinggalkan yang halal, takut jadi haram. Tinggalkan yang haram, yang halal, takut jadi haram. Maka ini wara'. Dan kadang-kadang tinggal yang lebih, juga takut walaupun halal, tapi lebih takut melalaikan. Maka ini sifat wara'. Macam ginilah tuan-tuan, kita dah tua, umur 50, main bola buat apa lagi, main badminton buat apa lagi, wara' lah sikit. Wara' macam mana? Kan halal main tu, yelah halal, tapi dengan umur kita macam gini, so 50, 60, bukankah lebih baik kita buat benda yang berfaedah? Kita umur 5, 60 ni minat bola ni, sah. Ni saya dah ambil tiket lagi Qatar, sah, tengok Piala Dunia. Tak, kalau awak ada wara' tak pergi. Dengan umur macam ni, kita tak kata haram, tapi kita dapat memberi prioriti pada umur-umur kita. Tentang umur kita 30-an, 40-an, okey lah. Masuk 60, 50, 60, ini umur yang perlu kita wara'. Kita pun dah 5-60 ni dah kurang sikit makan. Alah, makanan tu halal, takut efek kot. Saya makan pun dah kurang sikit, Ustaz. Malam-malam dah kurang makan. Dah saya pun dah kurang angkat berat, sebab kita takut efek. Sama juga bila orang wara', dia tinggal benda-benda halal, bersifat hiburan yang halal. Termasuk nak saya katakan main-main ni. Awak dah masuk 50-60, so slow lah main tu. Takkanlah awak nak mati atas padang. Takkanlah awak nak mati tengah buat hobi-hobi awak ni. Ya, kita tak kata mati tu su'u khatimah, masuk neraka, tidak. Tapi kalau sifat wara' awak ada, saya awak lebih suka buat benda yang berfaedah. Dan antara sifat mereka sufi, mereka ni orang zuhud. Apa maksud zuhud? Melihat sesuatu cuma di tangan, bukan di hati. Melihat sesuatu dengan pandangan rendah, kan yang bernilai itu akhirat, bukannya dunia. Maka mereka tak sayang dengan dunia. Mereka ini yang disebut oleh Allah dalam Quran, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak sedih apa yang hilang dan tak terlalu gembira apa yang datang.
biasa-biasa je. Maka ini zuhud. Dia orang biasa. Kau dapat nikmat, biasa. Hilang pun biasa. Allah dapat nikmat, melampau-lampau gembira. Kau dapat musibah, melampau-lampau putus asa. Kemudian sifat mereka banyak diam, as-samt. Sehingga sampai peringkat diam lebih mereka suka daripada bercakap. Kita masih lagi bercakap lebih kita suka dari diam. Kita anggap bila kita diam kita kalah dan kita penakut. Khususnya bila kita berkontra atau berselisih. Kita suami isteri gaduh. Bagi kita diam itu satu kehinaan. Tak nak diam, tu semua nak cakap. Gaduh. Kadang-kadang kalau diam itu jauh lebih baik. Diam sang juara. Diam itu juara. Sebab tu Nabi sebut mansamatan aja. Siapa diam dia selamat. Kadang-kadang bila terutama kita ada berapa kayu ukur. Kadang-kadang kita nak cakap, dia pun nak cakap. Pertama kita tengok siapa yang patut layak bercakap. Supaya kita tahu diam kita menjadi pahalanya lebih besar. Kerana kalau kita bercakap, dosanya akan berlaku. Contoh mak ayah. Mak ayah cakap sepatah, kita cakap juga. Kita macam berlawak. Maka cakapan ketika itu membahayakan agama kita. Bukan diam ketika itu menjadi wajib. Kerana kita akan derhaka. Maka pilihlah diam. Kerana ia lebih selamatkan agama. Yang kedua, suami isteri. Bila bertekak, maka si isteri patutnya diam. Kenapa nilai suaminya? Kerana dia akan derhaka pada suami dia. Berbanding suaminya tak disebut derhaka pada isteri. Kerana gelaran derhaka lebih dekat pada isteri berbanding suami. Sebagaimana gelaran derhaka lebih dekat pada anak berbanding ayah atau mak. Maka dia perlu melihat prioriti tadi untuk dia diam. Kalau diam dia maka selamat agama dia. Kalau dia bercakap, maka dia boleh membahayakan agama dia. Boleh membahayakan agama. Tapi kalau si suami memilih diam, maka si suami jauh lebih hebat. Dia memang jauh lebih hebat. Walaupun secara prioriti di situ. Yang ketiga, murid dengan gurunya. Untuk guru cakap, maka kita diam. Kita tak akan cilok ke, kita tak akan ganggu. Dia sekali menjawab. Sebab guru dia mendidik, bukan kita nak defensif diri kita setiap kali apa yang dia cakap. Dengar je. Sebab apa kalau kita melawan, kita tak dapat mutiara ilmu ni. Kita dihalang mendapat keberkatannya. Tapi ada orang dia suka lawan. Nak lawan juga tu guru lawan. Maka ini satu kesalahan. Walaupun tidaklah sampai peringkat haram. Secara umum. Allahumma illa. Melainkan pada hukum hakam. Yang dia tak tahu, gurunya tahu. Maka dia wajib dia diam. Haram dia melawan kerana ia perintah Allah. Misalnya dia sampai ke hukum. Tapi kalau dalam hal-hal nasihat, maka murid ni kalau dia diam, dia dapat banyak ilmu. Tapi bila murid dia berkokok lebih pada tok guru, dia masalah. Sebab tu kita hidup pada zaman anak murid cari salah tok guru. Ni zaman kita. Lalu merasakan dia betul. Bukan zaman tok guru melihat kesalahan anak murid untuk dibetulkan. Dia beza. Tok guru dia tengok salah anak murid, dia akan betul. Anak murid dia cari salah tok guru untuk nampak dia betul. Itu beza. Guru ni nampak salah kita anak murid untuk dia betulkan kita. Anak murid ni yang dia cari salah tok guru untuk dia kata dia betul. Untuk dia kata dia betul. Bukan untuk dia diperbetulkan. Dia nak kata dia betul. Dan dia tak mampu perbetulkan gurunya. Tak mungkin. Tapi dia menjadikan dia sombong. Lalu dia rasa dia lebih betul. Sebab dia tahu perkataan itu bukan untuk betulkan gurunya, melainkan mengangkat dirinya. Dia berbeza guru. Dia bukan mengangkat dirinya pada atas anak murid tadi. Dia nak betulkan anak murid tadi. Kerana sifatnya guru. Dah namanya guru. Tidak takkan kita letak nama guru. Kecenderungan di situ. Maka ini tiga golongan. Diam tadi menjadi permata. Diam tadi menjadi keuntungan besar. Tapi bila kita cakap, waktu dia tidak seronok kita bercakap, dia tak suka. Kalau mak ayah kita tak suka kita bercakap, dia nak suruh kita dengar je. Maka bila kita bercakap waktu itu, kita dah rugi besar. Suami kita tak suka kita cakap macam tu, kita cakap juga, maka kita rugi besar. Dan ini ujian Allah.
Oh, kita tahu sedap lelaki ni, salah perempuan. Tak, hukumnya begitu. Hukum. Kerana kita ada kaedah hormat orang yang dihormati. Macam Nabi SAW ajar kita kaedah beri salam. Yang berdiri beri salam pada orang duduk. Itu kaedah dia. Kaedahnya. Yang sikit beri salam pada orang ramai. Yang muda beri salam pada orang tua. Itu kaedah umum. Maka sisi kena faham kaedah itu. Dia bukan kerana suaminya, tapi kerana perintah Allah pada dia. Bukan kerana mak ayah dia, tapi kerana perintah Allah pada dia. Kerana kita bercakap tentang hukum hakam. Bukan kita cerita kelebihan lelaki ke kelebihan tak. Bukan masalah kelebihan. Masalah peraturannya macam tu. Tuan-tuan tengok jalan raya kuning, hijau, merah. Tuan-tuan faham apa maksud dia? Tuan-tuan tengok ada double line. Tuan-tuan tengok ni double line kuning, ada double line putih. Dia mesti ada tanda dia. Kerana itu peraturan. Dia kata, kenapa sini garis yang putus-putus, sini pula sambung, macam tak logik. Tak, itu peraturan. Kalau kita langgar, kita dianggap salah. Kita cakap apa pun dia salah. Kita nama lampu merah, kita langgar, kita tak salah. Apatah lagi tengah langgar lampu merah, kita langgar orang pula. Oh, lagi salah. Apa pun alasan kita. Sebab merah maknanya berhenti, sama juga dalam bab cakap. Jadi asam antara sifat sufi ialah mereka memilih diam. Dan antara sifat mereka lagi ialah khauf, takut pada Allah. Takut itu yang menjadikan mereka merasa, dikatakan, sentiasa bimbang terhadap diri mereka. Kerana takut menjadikan kita akan rasa bimbang. Takut pada sesuatu, jadi berdebar. Contohnya macam kita nak ambil keputusan periksa, berdebar, takut. Daripada rumah lagi, daripada kita dengar keputusan periksa diumumkan esok 10 pagi, malam debar tak tidur dah. Takut sebaliknya, sehingga hari kita ambil. Kita pun berdebar nak tunggu keputusan di sisi Allah. Apakah kita ni orang yang Allah Ta'ala terima atau tidak? Berdebar kita ni. Kita buat amalan, datang rasa takut. Ya Allah, janganlah ditolak amalan ini. Ya Allah, janganlah aku tergolong daripada golongan yang ditolak. Jadikan aku daripada golongan yang diterima. Bimbang tu ada. Dan sifat sufi itu ialah dia sentiasa harapnya cuma Allah, raja. Berharap Allah je. Walaupun zuhirnya sebab asbab musabab orang ini, tak, harapan sebenar Allah. Kita lihat orang yang meletakkan pergantungannya kepada sekian-sekian, maka harapannya musnah. Harapannya hilang. Kenapa? Letak ke orang kuat sangat. Walaupun kita cerita logik, tetapi kita dah sebut dalam peraturan Allah, kita muamalah, hubungan kita dengan Allah. Logik itu ialah ikhtiar. Logik. Maksudnya, kalau kita buat macam ni, jadi macam ni. Buat macam ni, jadi itu logik kita macam tu. Itu ikhtiar. Tapi di sisi Allah ada hukuman. Sebab tu banyak mana orang bercerita tentang logik yang perlu dibuat, akhirnya dia gagal. Logiknya dia rasa akan dapat macam ni, tiba tak dapat. Logiknya akan jadi macam ni, tiba tak jadi. Kenapa? Keputusan muktamad itu Allah. Maka sebab itu orang sufi pergantungannya, rajak dia pada Allah. Yang sufi sebenar sentiasa sedih, huzun. Sentiasa sedih, memikirkan nasibnya macam mana. Tentang kita waktu berkhalwat, waktu bersedia menangis. Tak tahulah kita macam mana keadaan kita. Amalan kita macam mana. Kesudahan kita apakah husnul khatimah atau tidak. Kita menangis, jadi sedih. Beza dengan takut debar-debar tadi. Dan sifat para sufi itu ialah melihat puasa itu lebih baik daripada makan. Seorang yang tahu tentang kelebihan berpuasa, maka dia ingin lebih berpuasa daripada makan. Itu lebih dicintai. Dan di antara sifat mereka ialah sentiasa khusyuk dalam ibadat. Maksudnya fokus dalam ibadat. Kita tuan-tuan bila sembahyang tak khusyuk, tak fokus, maka kita macam terkeluar daripada senarai orang yang benar-benar buat ibadat dengan khusyuk.
Kerana khusyuk itu dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam solatnya mereka khusyuk. Khusyuk maksudnya ialah kita memikirkan kebesaran Allah dan melihat kekerdilan diri kita. Dan sifat para sufi itu ialah tawaduk. Tawaduk, merendah diri. Tidak melihat pada dirinya akan sesuatu. Dan kita sebut sifat yang detailnya. Sebelum kita rangkumi apa yang disebut oleh Syam Bukhari dengan 3 perkataannya. Dengan 3 sifat besar. Supaya kita faham dulu sifat-sifat kecil yang berada di bawah sifat besar ini. Sekarang ni, bila kita belajar sufi itu yang kita belajarnya. Belajar untuk tawaduk. Walaupun kita boleh meninggi diri. Ni kita dah gagah. Kita dalam kuasa. Kita menang. Boleh meninggi diri. Tapi kita diajar tawaduk. Sebab itu Nabi SAW waktu menang menguasai kota Mekah, Allah perintahkan Rasulullah masuk ke Mekah dan keadaan tunduk. Jangan keadaan dia tunduk. Sambil beristighfar dan bertasbih. Tawaduk. Walau kita kalau keadaan menang tu sedap, kita nak kata kurang, sedap. Nak kadang kita berkuasa. Tapi Allah je tak. Tawaduk. Bukan memandang orang kalah dengan simpati. Bukan memandang orang kalah untuk mengejek. Rasulullah SAW tak mengejek orang-orang Mekah. Pada muka kalah dah. Dia tak mengejek. Dia masuk Mekah dan kadang menunduk pandangannya ataupun menundukkan tengkuknya. Seperti macam tunduk macam orang bersalah. Tapi itu cara dia. Dan waktu Bani Israel berjaya membuka Baitul Maqdis, Allah Ta'ala aja perintahkan supaya mereka masuk dengan keadaan merendahkan diri. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan berkata hittah. Maksud hittah, keampunanmu ya Allah, keampunanmu ya Allah. Dan kami akan tambah lagi nikmat, kata Allah. Tapi Bani Israel waktu dia menang, dia masuk Palestin, dia masuk ikut punggung. Dia mengejek. Dia bukan ke depan, dia mengejek punggung. Sampai dia sebut hintah. Hintah maksud gandum. Dengan bahasa hari ni, projek, jawatan. Dah menang, projek jawatan. Kalau Bani Israel sebut hintah. Maksudnya ialah gandum. Makan. Lihat bagaimana Islam ajar tawaduk. Ini sufi dalam merendah diri. Walaupun kita boleh, kadang-kadang kita ni ada jawatan, dan kadang kita kaya, dan kadang kita ada semua kelebihan, tapi kita merendah diri. Kadang-kadang kita berilmu, kita alim pada orang lain alim, tapi kita merendah diri. Sehingga lihat bagaimana Abdullah bin Salam mengajar dirinya tawaduk. Dia sahabat Rasulullah. Dia ni jutawan. Sahabat Rasulullah jutawan. Tapi dia akan ambil dalam seminggu satu waktu untuk dia cari kayu api, dia berniaga kat pasar Madinah. Kayu api dipikul macam orang-orang miskin pikul, dia jual. Orang kata, Syekh, kau ni sahabat Rasulullah, mulia lah sahabat. Kau pula kaya, kenapa pergi berniaga kayu api? Untuk ajar diriku tawaduk. Yang rendah diri. Tawaduk. Tentang kadang-kadang kita berada pada keadaan kita rasa tak boleh lagi rendah diri, maka bahaya. Kita rasa nak jalan biar orang escort, biar kalau boleh kita sentiasa buat dalam keadaan nampak mewah. Kita tak kata berdosa, tapi kita bimbang. Perjalanan hidup macam tu menjadikan kita makin sombong. Kita bimbang. Kita tak katalah orang dia bergerak macam tu, itu sombong lah tu. Itu hadiah dengan Allah. Cuma kalau kita sesekali kita buatlah benda yang menjadikan kita rasa rendah diri. Kita biasa naik kereta tu, kereta ni, belajar jalan kaki sekali, jalan kaki rasa rendah diri. Ingat fikir nanti kita bangkit pada mahsyar jalan kaki, teringat. Dan bila kita biasa makan pinggang sekian, belajar makanan tempurung, saya tengok rasa macam mana. Zaman-zaman kita kecil dulu, kalau buat bubur Asyura, ambil tempurung. Jadi kita macam tak kisah, asal kita tak tengok pinggangnya, melihat makanan. Sudu daun kelapa, ambil daun kelapa, potong elok-elok, buat sudu, makan, kenyang. Artinya bila kita ajar tawaduk, maka kita tak akan berkerenah dalam hidup.
Kita kadang-kadang, misalnya, kita tandas VIP biasa tu. Tapi kita belajar. Kadang-kadang begok kat semak-semuk sama tu. Untuk belajar tawaduk. Nabi SAW, bila Rasulullah perang, Nabi nak qada hajat, Nabi akan cari jauh tempat yang orang sahabat tak nampak. Maka Nabi duduk kat situ. Dia bukan Rasulullah bila bergerak buat tanda khas. Tak. Nabi qada hajat macam orang yang qada hajat. Cari tempat-tempat tersorok-sorok, okey. Kencing di situ. Kadang-kadang para sahabat melihat dari jauh Rasulullah sedang berdiri kencing. Ini menjadi satu perbahasan para ulama tentang hukum kencing berdiri. Setengah ulama seperti Syekh Siddiq Al-Ghummari dalam kitab Al-Hawi fil Fatawa menyatakan Rasulullah SAW nak beritahu dalam keadaan tertentu maka harus kencing berdiri. Harus. Kadang-kadang kita RNA, dia ni kasut seluruh payah belaka ni, dia ni ada tandas yang mudah kita berdiri, maka harus dibenarkan walaupun sebaiknya duduk, sebaiknya kerana mengelakkan percikan yang banyak, tapi harus berdasarkan hadis Nabi SAW. Kadang-kadang Rasul dalam peperangan. Jadi kalau kita melihat cara hidup Nabi SAW yang santai-santai, kerana Rasulullah tawaduk. Jadi kita pun sama dalam hidup ni. Kadang-kadang kita naklah macam terlalu protokol sangat. Sesekali, kalaupun kita memang kaya besar lah, belajar untuk tawaduk dengan kaedah yang macam saya ceritakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang kaya raya tapi masih jual kayu api. Tapi dia tak jual tiap-tiap hari, dia jual mungkin sebulan sekali untuk didik dia. Kita pun mungkin cara tu kalau boleh ajar kita tawaduk, didik kita. Biasa kita makan sedap-sedap, cubalah sekali makan ikan singgang sekali, tengok menangis tak menangis. Kalau tak menangis tu tawaduk lah. Biasa makan wayu ni, angle sekian. Cuba makan daging biasa yang keras tu, yang gigit tercabut gigi. Cuba. Jadi kita pun tak risau. Okay, boleh lah ngunyah-ngunyah, punya penat akhirnya letak tepi je, tak boleh telan. Belajar makan nasi dengan budu. Saya ingat kawan saya pergi dengan kawan saya, rumah dia ni dalam hutan. Sama-sama kita kecil kawan. Rumah dia nasi lauk budu. Nasi lauk budu. Kita kalau makan nasi tak pernah tak ada lauk nasi yang di ikan ke. Tapi dia budu, sedap pula makan. Budu. Itu kemampuan dia. Dia nenek dia jaga dia. Nenek dia ada rumah dalam hutan. Telaga jenis korek, tak pakai kerek. Orang kalau buat telaga, kalau orang kaya dari kerek. Ini jenis gali lubang keluar air, gitu je. Kepung belok orang kayu, takut jatuh. Artinya ini memang gali lubang keluar air, telaga. Dia warna dia macam kopi O. Mandi. Tapi nak pengalaman makan nasi lauk budu je. Oh, sedap. Artinya benda-benda macam tu bila kita bersama sahabat-sahabat kita, kita jadi tetamu. Ini tawaduk bila Nabi SAW, sahabat-sahabat semuanya suka menjadikan Rasulullah tetamu dia. Ya, yang berada letak macam-macam, tapi yang tak berada ni pun nak ajak. Dan Nabi SAW kata apa? Lau du'itu ila qira' laqabiltu. Mu kalau ajak aku datang. Walaupun setakat kaki kambing pun aku datang. Sebab Rasulullah bimbang sahabat-sahabat kata, kita nak ajak Rasulullah ke rumah, tapi kita bimbang malu kalau tak mampu angkat benda yang Nabi suka, tak mampu angkat yang special. Kita kan kalau tetamu datang rumah, terutama tetamu special, kita nak beri yang terbaik. Tapi sahabat, mereka semua nak ambil keberkatan Nabi SAW. Bila mereka suka Rasulullah datang rumah mereka, dengan beberapa sebab. Pertama, mereka nak dengar Rasulullah beri salam ke rumah mereka supaya berkat. Sehingga sahabat bila Rasulullah beri salam, mereka tak jawab. Mereka tunggu Nabi beri salam 3 kali baru jawab untuk dapat berkat. Sebab itu doa Rasulullah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kali ketiga Rasulullah kata, kenapa kamu tak jawab lambat? Ya Rasulullah, kami ingin mendapat keberkatan doamu.
Sebab tu kan biarkan 3 kali. Ni dia punya nak. Kemudian bila Rasulullah masuk rumah, maka mereka suruh Rasulullah sembahyang di rumah mereka, kerana tempat itu akan dijadikan surau rumah. Mereka nak. Maka Rasulullah SAW pun solat. Dan kadang-kadang Nabi tanya dulu, nak suruh aku solat kat mana? Kamu nak suruh aku solat kat mana? Tunjuk sini. Maka Nabi solat. Dan mereka jadikan itu masjid rumah mereka. Maksud kalau mereka nak solat kat situ, tempat di mana Rasulullah solat. Berkat. Yang ketiga, mereka suka Rasulullah makan makanan mereka. Tapi tak semua sahabat yang saya katakan boleh jamu Rasulullah dengan makan ayam sedap. Ada tak mampu, cuma sekadar beri lauk, artinya beri roti keras, cicah dengan minyak zaitun, ataupun cuka, cicah dengan cuka. Roti keras, cicah dengan cuka kurma, cicah. Dan Nabi SAW makan rak patut cok makan. Macam kita sekuk kering cicah teo, macam itu lebih kurang kalau kita biskut kering, biskut orang panggil biskut mayak. Biskut mayak, kamu saya panggil biskut mayak. Biskut mayak, biskut keras. Dia kalau makan biasa tak boleh, dia kena cicah. Bukan biskut jagung, biskut keras, biskut mayak. Sebab apa? Bila orang mati, biskut tu orang angkat. Orang panggil biskut mayak. Orang kampung saya panggil macam tu. Mungkin tuan-tuan panggil lain kot, mungkin panggil biskut jenazah. Sebab lain tempat mungkin lain bahasanya. Jadi Nabi SAW makan roti keras, Nabi matakan dia. Cicah cuka kurma, Nabi makan. Dan Nabi puji, Nabi kata ni'mal idamul khal, sebaik-baik lauk cuka. Sahabat jadi seronok. Macam kita lah bila orang angkat, sedap. Jarang saya dapat makan ni, sedap sungguh. Nabi memujinya. Tuan rumah pun seronok. Tuan rumah tak rasa dia angkat benda yang Nabi tak suka. Jadi Rasulullah mengembirakan mereka. Tetapi ini tawaduk. Hatta Nabi SAW, ada anak-anak kecil pun nak pegang tangan Rasulullah. Budak-budak tengok ayah dia salam dengan Rasulullah, dia pun nak salam juga. Maka ada seorang budak perempuan, budak kecil, maka dia pergi pegang tangan Rasulullah dan diheret Rasulullah. Maka Nabi SAW ikut budak tu, ikut. Dilayan. Kerana tawaduk. Luar biasa tawaduk Nabi SAW. Sebab itu sufi ialah tawaduk. Walaupun saya katakan kita ada, Allah beri kelebihan itu dan ini, tapi sesekali kita cuba rendahkan diri kita. Kita biasa tidur atas katil harga 10,000. Cuba tidur atas lantai sini. Rasakan tawaduk. Harun Rashid. Dan banyak saya baca kisah khalifah, termasuk juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi saya nak cerita Harun Rashid dulu. Harun Rashid ni biasa duduk atas kursi takhta dia. Waktu dekat nak mati, dia kata, turunkan aku ke bawah. Turunkan aku ke bawah. Biar pipiku menyentuh tanah. Bayangkan khalifah, ibu letak pipi seumpama dan nak letak mayat. Kenapa? Dia merasakan itu cara tarbiyah untuk mengingati mati. Biar pipiku menyentuh tanah. Jangan duduk atas kursi lagi, kursi ni takhta. Tentang kita pun sama lah. Kita biasa duduk tilam. Cuba tidur atas lantai saya tengok. Tak boleh usah slip disk kita. Kalau slip disk tak apalah, naik balik. Kita nak tawaduk. Tawaduk cuba biasakan. Kita bukan tidur atas ni, kita tidur atas mungkin atas wakaf dulu misalnya. Kini macam Rasulullah SAW, dia letak pelepah kurma dan Rasul tidur di atasnya. Bila Nabi bangun, berbekas badannya. Maka Umar Khattab tengok, dia sedih, dia nangis. Tengok Rasulullah tidur atas ni je. Sedangkan Maharaja Rom Parsi atas tilang yang empuk, seronok. Maka Nabi SAW kata, "Hai Umar, sedih apa? Kita ada akhirat, mereka tak ada akhirat. Ini cuma dunia, apa sangat." Tapi itu tanda tawaduk Rasulullah SAW. Pada Rasulullah kalau nak order lah, ni dengan sahabat kaya Abdul Rahman bin Auf sekian-sekian, boleh ambil ni. Memang orang kata custom made, boleh ambil katil, bawa beri pada Nabi SAW. Tapi Nabi tak nak. Boleh. Bukan kadang-kadang Rasul berbaring di masjid, berbantakan tangan dia. Baring masjid, bantal tangan. Kadang-kadang. Tapi dia bukan tidur masa kuliah tu. Kita tidur orang kuliah, tidur.
Saya tawaduk juga Ustaz, tidur kuliah, punggung tak bawa tilang sini. Jadi kita lihat dalam kerangka kehidupan Nabi SAW, Nabi cari ruang-ruang yang mana Rasulullah merendah diri. Merendah diri. Kadang-kadang Rasulullah menunggang kaldai. Dia raja-raja mana ada tunggang kaldai. Raja-raja semua tunggang kuda yang berjenama. Rasulullah SAW setiap petang dia tunggang kaldai. Pusing ingat Madinah dengan kaldai. Santai kaldai dia. Kaldainya bernama Duldul, yang dihadiahkan oleh Raja Mukaukis. Dia panggil Barol. Sebab kita sebut Barol, tak nak sebut kaldai lah. Tapi jadi besar sikit pada kaldai biasa. Yang Rasul gunakan tu pusing-pusing jalan. Dia pemimpin besar naik kaldai biasa. Rasulullah ada unta, Rasulullah ada kuda, dan Rasulullah juga ada kaldai. Naik. Artinya tak ada rasa orang kata canggung ke pelik ke, biasa. Ini sifat tawaduk. Orang tawaduk, dia cepat sesuaikan diri dia. Kita tahu dia tawaduk. Dia cepat sesuaikan diri. Kalau makan atas lantai dia boleh sesuaikan diri. Makan atas meja pun boleh, kursi pun boleh. Semua dia okey, saya okey semua. Awak ajak makan atas kursi boleh. Awak suruh saya duduk bawah saya boleh. Nak berlipat kaki boleh, nak bersila boleh. Kenapa dia tak kisah? Sebab kita tahu orang karakter tawaduk, dia cepat sesuaikan diri dia. Pergi rumah orang miskin je, dan ada setengah rumah tu dia bela binatang dalam rumah dia. Kita bila kawan-kawan saya dulu kita duduk Mesir, kita suka pergi rumah orang Arab. Orang Arab ni kalau yang miskin, binatang tu dalam rumah, kambing dalam rumah. Tidur sini kambing makan, jerami, biasa, tak ada masalah. Tu kehidupan dia. Setengahnya rumah dia lah kat kubur. Waktu orang pergi kat kubur, penduduk dia berjuta-juta duduk kawasan kubur. Dalam kubur-kubur tu, dia duduk kat kubur. Kita kat kubur isap ada. Dia orang yang berkeluarga, ada isteri, ada anak. Kehidupan dia. Jadi bila orang tawaduk, dia ada sifat mudah sesuaikan diri dia. Dan sufi itu ialah orang yang sentiasa mukhalafatun nafs, sentiasa lawan dengan kehendak dirinya. Dirinya nak makan banyak ni, dia boleh kurangkan, dia boleh lawan. Dirinya nak tidur nak pukul 8, dia boleh lawan. Tak boleh bangun pukul 5, pukul 4. Dia sentiasa berlawan dengan kehendak dia. Kata kita, orang kuat ialah orang yang boleh lawan kehendak dia. Macam kita hari ni, saya rasa nak pergi makan kedai sekian-sekian. Ni rasa sungguh, tak lawan dia. Kita pergi esok, jangan pergi hari ni. Kenapa? Melawan. Sebab diri ni, tuan-tuan, kita tempohkan sikit, maka tiba-tiba kehendak tu hilang. Saya tak kira, saya nak juga. Cuba lawan sikit, lawan. Kita pun dah tak nak. Artinya, ini sufi, mereka tidak menurut kehendak, bahkan mereka melawannya. Dan orang sufi itu ialah orang yang suka menyebut keaibannya sendiri. Dia cari keaiban dia. Dia tak sibuk aib orang. Mana aib dia? Tiap-tiap hari duk termenung aib aku kat mana, kurang aku kat mana, cala aku kat mana, koyak aku kat mana. Maka perhatikan diri sendiri. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu takkah kamu lihat, tengok. Bukan sekadar tengok keajaiban kejadian Allah Ta'ala pada kita, bukan tengok aib kita. Tentang kita kalau tak banyak masa nak tengok aib, akhirnya kita banyak masa tengok aib orang. Dua je. Orang sibuk dengan aib dia, dia tak sempat fikir aib orang. Orang tak nampak aib dia, dia akan sebut aib orang. Dan setiap kali dia sebut aib orang, yang ada padanya lebih besar. Dia tu teruk lah, suka begini-begini. Sebenarnya benda tu ada pada dia lebih besar. Maka sebab itu kita, tuan-tuan, kalau kita mampu untuk tidak bicarakan aib orang, maka lakukan. Terutamanya kita duduk dengan suami, isteri kita, ya, sembang sebelum tidur, sembang. Cuba elok cakap tentang orang lain. Cuba bercakap tentang rumah tangga kita, macam mana jadi lebih baik. Agak-agak mana kurang kita, agak-agak mana kurang pasangan kita, mana yang patut kita baiki. Itu jauh lebih berfaedah. Tapi nak duduk, kita boleh cakap orang tu, orang ni. Maka semua ini merugikan agama kita. Dan sifat sufi itu ialah mereka menjauhi hasad. Hasad tu mereka jauhkan. Sebab orang yang ada hasad dalam diri, dia tak boleh hidup tenang. Dia tak boleh makan dengan selera, tak boleh tidur dengan lena. Hasad.
Kita kadang-kadang bila kita hasad dengan orang, maka doakan untuk dia, maka hilang hasad kita. Tuan-tuan hasad dengan siapa? Saya hasad dengan dia, Ustaz, sebab dia ni gaji naik, jawatan naik. Doakan, ya Allah, kita berkati rezeki dia, engkau ampunkan dosa dia. Doakan untuk dia, maka insya-Allah hilang hasad kita. Di sana ada beberapa cara untuk hilangkan hasad. Yang pertama ialah Rasulullah ajar dengan cara kita bersalam dengan dia. Salam. Jumpa salam. Jangan jumpa tak salam, jangan jumpa buat kanan kita. Jumpa Assalamualaikum dan cuba salam tangan dia. Dia akan hilang hasad. Jangan dari jauh pun tak nak jumpa, salam pun tak nak bagi. Maka hasad tu makin membesar. Yang kedua, beri hadiah dia. Kerana bila kita beri hadiah, dia menghilangkan hasad. Ni ada ni lebih sikit buah durian, ni ada ikan ni, ada. Bila kita buat macam tu, dia pun tak hasad kat kita, kita pun tak hasad kat dia. Sebab kata Nabi SAW, tahadaw tahabu. Kalau kamu suka beri hadiah ke orang, kamu akan berkasih sayang. Sebab tu kita kalau tengok awak sahabat kita suka beri hadiah ke kita, kita tahu dia tak hasad ke kita. Dan kita pun kalau suka beri hadiah ke orang tu, kita pun tak hasad kat dia. Kan itu untuk menjaga persahabatan, kita sentiasa ingatkan untuk beri. Ni orang suka berikan kawan-kawan ni memang orang yang hatinya baik. Dia tak ada hasad. Dia nak hilang hasad macam tu. Yang ketiga, nak hilang hasad, doa. Dan doa yang paling baik untuk hilangkan hasad, yang Allah ajar dalam Quran. Dan surah Hasy ayat ke-10. Baca ayat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amalkan doa tadi, insya-Allah hilang hasad. Di samping kita doakan secara khusus pada orang yang kita hasad, ya Allah, engkau ampunkan dosa dia, engkau berkati rezeki, insya-Allah hilang hasad. Tetapi ini cara paling mudah untuk hilangkan hasad. Beri salam dan bersalam. Salam tangan salam. Jumpa salam, hilang hasad. Yang kedua yang saya katakan tadi ialah beri hadiah. Maksud beri hadiah bukanlah berbungkus, berebeng, tak ada. Artinya benda-benda yang mudah. Contoh zaman Nabi SAW, bila mereka beri hadiah, mereka tak ada bungkus berebeng macam tu. Ini zaman kita bungkus berebeng ni, benda tu jadi macam susah. Saya nak beri hadiah, tapi kertas hadiah lupa beli, berkarat hadiah tu. Kita kan style macam nak beri hadiah, kena kertas hadiah, lepas tu kena bungkus, kena ada rebeng. Tak rebeng, lepas tu bungkus dia kena pandai lipat-lipat macam tu. Kita tak boleh beri macam gitu. Tu orang kita jadi, bila beri hadiah buat khianat pula. Rebeng cantik, kertas hadiah cantik, dalamnya batu blok. Dia mainkan orang, dalamnya cuma kertas surat khabar. Oh, jadi jahat pula dia. Dia jadi macam, hadiah tu macam hadiah munafik ni. Hadiah buka semua kertas. Tengok gula sekilo, kotak cantik, main-main orang. Dia dah jadi, akhir kawan ni balas dendam balik. Tak apa, kelerang aku pula, bagi pula garam. Akhir hadiah tu untuk main, untuk prankkan orang. Itu hadiah nak suruh kita sayang orang, bukan kita nak prank orang dengan hadiah kita. Sebab itu kalau kita lihat cara Nabi dan sahabat beri hadiah, beri macam tu je. Hadiah. Dia kelebihan kita beri macam tu, kita tak tangguh beri. Habis tak boleh ke buku-buku? Boleh, saya tak kata tak boleh. Tapi kadang-kadang bila kita terlalu berprotokol, berbirokrasi, akhirnya kita tak buat. Memang niat nak beri hadiah, tapi lupa nak beli kertas hadiah. Seminggu lupa dia. Dia kahwin pun boleh lupa, setakat kertas hadiah lagi dia lupa. Ini kertas hadiah lupa seminggu. Lepas tu nak suruh muka pula, seminggu pula lupa. Akhir hadiah tu berkarat. Kawan tu dah mati, arwah dah, tak dah beri hadiah. Tak mudah, ambil hadiah. Tengok serban saya, ambil lah awak nak. Hadiah begitu. Zaman Nabi sama macam tu. Orang bagi makanan, ambil macam gitu. Pas gini, bagi gini hadiahnya. Ini anak-anak kopiah, ambil kopiah. Terus dia berikan terus hadiah. Tentu itu menarik, cukup menarik. Kita tak tertangguh-tangguh. Agak-agak ada duit yang poket, ambil tak tunggu sampo dulu. Sampo pula kena sampo air raya. Ni tahun lepas punya sampo, tak boleh ke sampo tahun ni. Akhirnya tak bagi-bagi kawan tu. Ambil ulu je. Tahun kita seakan kena bungkus pula. Tak, saya tidak. Kita tidak arguing tentang bungkus tu. Tapi kita katakan bila benda tu menjadi sebab kepada lambat beri hadiah, menjadi kerena, maka
Tak payahlah terlalu berprotokol sangat. Apa yang kita ada, kita boleh bagi sekarang dengan mudah. Manfaat. Ini cara mudah. Dan yang ketiga kita sebut doakan. Boleh doa secara apa yang kita nak sebut bahasa Melayu. Dan doa paling baik yang saya sebut dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10. Ia benar-benar mujarab dan menghilangkan dengki kita pada orang. Dan sufi itu, mereka ini menjauhi ghibah, menjauhi umpatan. Menjauhi umpatan. Dan mereka bersifat qanaah. Dan mereka sentiasa bertawakal pada Allah. Dan bersyukur padanya. Dan yakin akan janji-janjinya. Bersabar atas ujiannya. Sentiasa melihat Allah memerhatikannya. Redha dengan pemberian Allah Ta'ala. Dan melakukan perhambaan dengan sebenar. Dan istiqamah dalam ibadat. Ikhlas dalam ketaatan, bersifat benar. Malu dan banyakkan berzikir pada Allah, melebihkan orang lain dalam banyak keadaan, dan berakhlak dengan akhlak yang baik, serta bersifat pemurah dan cemburu pada agama. Ghairah agama ni tuan-tuan, dia sayang agama, nak agama dia dijaga, dia takut agamanya dihina. Sebab tu kita tuan-tuan bila dengar yang sahabat-sahabat kita yang menang pilihan raya, kita seronok dia menang. Bukan kerana kita nak jawatan. Sebab kita takut agama kita orang permainkan. Kita takut. Sebab itu bila yang menang tu orang bertakwa, orang baik, kita seronok, kita gembira. Kita takut orang-orang yang suka persendakan agama, dia yang menang. Dia yang berkuasa. Ini ghirah kita. Bukan kerana dia menang kita akan dapat sesuatu. Kita tak nak apa-apa. Melainkan kita nak agama kita Allah jaga melalui mereka. Dan nak mereka-mereka ini yang Allah berikan kemuliaan dengan kepimpinan ini, jagalah agama untuk kami dan untuk anak-anak kami, keturunan kami. Ini ghirah. Kita takut orang yang persendakan agama naik, ni penyokong LGBT-nya naik, orang yang suka yang terlalu perkaumannya, kita bimbang, dia merosakkan agama kita. Maka habis agama kita diselongkarnya dan diaibkan. Sebab itu kita ada ghirah. Ghirah memilih pemimpin bukan kerana saya kata kita nak sesuatu. Kita tak nak apa. Silakan pemimpin kita tahu. Akhirat kelak berat kamu jawab. Tapi kami lantik kamu demi menjaga agama kami. Dan menjaga agama keturunan kami. Dan kami tidak mahu agama kami dipersendakan. Kerana itu kami merasa seronok bila kamu menang. Kerana kamu orang baik misalnya. Ini ghirah. Ghirah kita. Ghirah kita bukan macam kita sokong bola sepak nak suruh dia menang. Kenapa nak suruh dia menang? Tuan-tuan minat pasukan ni waktu Piala Dunia, tuan-tuan nak suruh siapa menang? Oh, negara ni menang, negara ni menang. Untuk apa? Kalau marah untuk apa? Tak ada sebab apa. Tapi yang kita sebut tentang kita nak suruh ni menang atau kalah, ghirah kita kena jaga agama. Kita tak nak yang sekular naik, kita tak nak orang yang saya katakan yang tak peduli agama naik, kita tak nak. Yang jenis rasuah naik, yang semua orang-orang yang merosakkan agama kita, kita tak nak dia naik. Dan kalau dia naik juga, kita doa pada Allah supaya dia insaf. Allah beri hidayah, petunjuk. Mudah-mudahan dia memimpin dengan baik. Dia naik juga, dia menang juga, geng-geng ni misal kata. Mudah-mudahan Allah beri hidayah supaya dia melihat untuk menjaga agama kita. Sebab itu kita doa yang Nabi ajar, Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Ya Allah, baikilah pemimpin-pemimpin kami dan orang-orang yang menguruskan urusan kami. Aslih, baiki ya Allah. Kadang-kadang kita berhadapan dengan pemimpin jahat, zalim. Dia tak jaga agama. Dan kita tak mampu jatuhkan dia. Dia terus berkuasa, dia tak betul. Maka kita doa, ya Allah, Engkau baiki dia. Beri hidayah, petunjuk pada dia. Supaya dia insaf, dia jadi baik. Kayaknya kita tak benar ada keikhlasan doa orang-orang soleh menjadikan ramai pemimpin berubah. Ya, asal pemimpin ni dinaik sebab dia nak kuasa semata-mata, akhirnya dia terfikir untuk agamanya, maka dia pun jaga agama. Ramai. Sebab itu kita tak pernah putus asa dan mengharapkan kebaikan, kepimpinan yang baik. Kita tak pernah putus asa. Andai kata yang naik itu baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau tak baik, kita doakan moga dia jadi baik. Ini ghirah, cemburu kita pada agama. Sebab kita nak jaga, isunya kita nak suruh jaga agama. Bukan kita nak apa-apa, kita tak nak apa-apa. Kita tak ada kepentingan apa-apa. Siapa yang nak ke depan, silakan dengan membawa amanah Allah Ta'ala.
dengan takut kepada Allah dan jaga agama ini dan menyebarkan dakwah ini, maka kita akan bantu mereka dengan doa kita, dengan apa yang kita ada. Ini sifat ghirah. Sebab itu para sufi mereka punya ghirah yang kuat. Lebih ghirah, lebih cemburu daripada seorang isteri kepada suami dia. Isteri kan cemburu kat suami dia, pantang jeling oleh marah, cakap nak kahwin lagi marah, cemburu. Orang yang sufi ini mereka lebih cemburu berbanding seorang isteri pada suaminya demi jaga agama. Ghirahnya kuat, marah. Kan itu bila Allah cerita tentang sifat Nabi SAW, apa kata Allah tentang Rasulullah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizum ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu rasul di kalangan kamu, azizum ma anittum, merasa berat apa yang menimpa kamu. Harisun alaikum, sentiasa nak suruh kamu dapat keuntungan kebaikan. Bil mu'minin raufur rahim, dan sentiasa pemaaf dan penyayang. Rasulullah SAW bila ada sesuatu menipu sahabat, Nabi sedih sangat-sangat. Ada sesuatu yang menipu agama, Nabi sedih. Nabi dakwah orang tak terima, Nabi sedih. Bukan sedih kerana Rasulullah ditolak, kerana ni kebenaran ditolak. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Hampirlah kamu wahai Muhammad membinasakan diri kamu dia sedih kerana mereka tidak mau beriman. Dia nanti dia masuk neraka, jadi Rasulullah sedih. Sebab Rasulullah nak suruh masuk syurga. Kata ini ghirah. Bila kita lihat kemungkaran, maka kita ghirah, kita marah. Seseorang mesti menyekatnya. Kita nampak ada orang cuba nak merosakkan agama, seseorang mesti selamatkan dia. Maka kami wakilkan kamu untuk selamat agama kami. Kami bersungguh-sungguh beri suara kami supaya kamu selamatkan agama kami. Itu yang kami nak. Sungguh kami tak minta bayaran pun. Kami kan ada ghirah agama. Kita begitu orang Islam. Kita ada ghirah. Kita tak ada cemburu pada agama. Kita cemburu pada agama, kerana ini adalah benda yang paling mulia dalam hidup kita. Kemudian para wali itu sifat mereka, para sufi itu sifat mereka sentiasa berdoa pada Allah. Kita doa tak pernah putus. Sebab tu saya sebut tadi, orang yang tak percaya Tuhan, mereka bercakap logik je, logik gini. Akhirnya mereka gembira dengan apa yang mereka ramalkan. Berbeza dengan orang yang hatinya dengan Allah. Mereka tak akan gembira dengan apa yang berlaku, kerana mereka tahu Allah Ta'ala boleh jadikan sebaliknya. Lalu mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Doa, moga Allah beri kebaikan, Allah buka pintu hati, Allah gitu orang ni. Kerana mereka siapa? Ini sufi. Orang yang hatinya bersih cenderung untuk berdoa. Orang yang hatinya berabuk dan kotor, dia tak cenderung berdoa, dia gunakan otak dia. Dan sebab itu nilai kita sendiri tengok, bila hati itu memang bersih dan suci, sufi, kecenderungan berdoa itu meningkat naik. Tuan-tuan tengok orang lalai, dia tak fikir doa. Dia lalai je ni ahli maksiat, tanya dia, kau pernah doa? Tak ada. Dia cuma kira kemampuan dia. Tapi orang bila kita tanya orang tu dia dekat dengan Allah, dia semua tempat dia doa. Nak tidur, nak bangun, nak makan, nak minum, nak sana, nak sini, doa dan doa. Kerana hatinya bersih. Sebab hatinya sentiasa ingat Allah untuk berdoa. Kan doa ni tanda orang tu ingat Allah. Itu makna doa. Doa makna orang tu ingat Allah. Kalau orang tak doa, makna dia tak ingat Allah. Tuan-tuan naik kenderaan, tiba-tiba terlintas nak doa sebab ingat Allah. Tapi kalau tak doa sebab lupa Allah, kita pun tak ingat, kita pun tak baca doa. Kita bila makan, sebab kita ingat Allah lah kita doa. Doa sebelum makan. Tapi kalau tak ingat Allah, kita puak je, makan je. Kan begitu kita punya kelalaian. Sebab itu sifat para sufi. Ini secara umum sifat-sifat detail mereka. Untuk merangkumi ataupun untuk kita fahamkan apa yang disebut Syekh Abdul Qadir, bahawa sufi itu ialah orang bersih dengan kewujudannya. Dia tak nampak dirinya, kan dia punya sifat-sifat ini. Dan sufi itu hatinya bersih, tempat ilham Allah Ta'ala padanya. Dan yang ketiga ialah sentiasa bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kenapa itu tanda? Kerana mimpi ni berkait dengan benar seseorang. Seorang kalau benar, maka mimpinya benar. Seorang bila dia kaki tipu, maka mimpinya tipu. Kita nak tahu mimpi kita benar tak benar, sejauh mana kita sendiri bercakap benar.
Kalau kita jenis orang yang benar, maka mimpi itu datang benar. Kalau kita bukan jenis orang benar, mimpi itu datang tak benar. Kejap ke utara, kejap ke selatan. Kita tahu ni mimpi ke apa. Berubah-ubah mimpi itu. Sebab cara hidup kita. Sebab itu kata Nabi SAW, ataupun disebut bahawa asdaquhum ru'ya, asdaquhum haditha. Orang yang paling benar mimpinya, yang paling benar percakapan. Paling benar. Bila dia benar, maka datang mimpi-mimpi yang baik. Maka mimpi paling baik kita dah sebut tadi, mimpi jumpa Nabi SAW. Sebagai gambaran benarnya dia. Benarnya dia, sehingga Allah datangkan mimpi-mimpi yang baik. Kan itu kita doa, biar kita dapat mimpi-mimpi yang baik. Ada orang ajar ni, Ustaz, petua jumpa Rasulullah. Baca ni Al-Kawthar 1000 kali. Baca ni Qul Allah 1000 kali, baca tak. Petua sebenarnya lah, bersikaplah benar dalam hidup. Maka kita akan dapati mimpi itu benar. Cuba belajar bersikap benar dalam hidup. Kita jangan nipu, berbohong, jangan. Bersikap benar. Mesti kita akan dapati, Masya Allah, mimpi itu bagaikan realiti. Suatu yang benar-benar menyeronokkan. Akhirnya orang beriman dihiburkan dengan mimpi. Kalau orang lain dihiburkan tengok TV, dihiburkan benda-benda yang bersifat syahwat. Mereka orang beriman, Allah hiburkan mereka dengan mimpi yang baik. Mimpi yang baik yang menjadi alamat kesufian dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.